Okay, thank you. Yes, good morning semua. Wah, so selamat datang ke Teppanyaki untuk minggu yang baru, minggu yang baru. So bila sebut minggu yang baru, semua akan jadi baru. Semua akan jadi baru, emosi yang baru, excitement yang baru, momentum yang baru, okay? Semua akan jadi baru, okay? So di sini 3 words to express my feeling. Apa itu? First adalah kita panggil apa? Guna hati. First word guna hati. Nombor 2 bersabar. Bersabar. Nombor 3, okay, kita mesti kena kita panggil apa? Care and share. So ini 3 words Sifu nak sampaikan pagi ini adalah satu yang boleh describe Sifu punya feeling today, okay? So hari ini Sifu nak share something sangat penting. Sangat penting untuk kejayaan anda semua. So anda semua sudah sedia tak? Siapa yang sudah sedia nak berjaya, tulis me dalam chat room. Ada? Siapa yang sudah bersedia nak berjaya? So kita mesti kena faham. Kita mesti kena faham. Kalau kita nak berjaya, dalam otak kita mesti kena sangat jelas. Sangat jelas. Kita perlu apa? Hari ini Sifu nak ajar tentang vitamin. Vitamin penting tak? Sifu nak tanya. Vitamin penting tak? Kalau kita nak sihat. Kalau kita nak sihat, vitamin penting ke tak penting? Yes. Kalau penting, yes. Penting ke tak penting? Kita makan vitamin A, vitamin B, vitamin C, betul? Tapi hari ini Sifu nak share bukan vitamin A, B, C, D, E. Sifu nak share 2 vitamin. Vitamin M dan N. Tahu? Siapa pernah dengar vitamin M? Ada pernah dengar tak? M dan N, MN. Vitamin M dan vitamin N. Nak belajar tak? Yes. Vitamin M dan N. Okay. So ini sangat penting. Ini sangat penting. I suka, Campbell suka vitamin M dan N. Okay. Semua orang bila dia join Forever, dia join business MLM. Yang pertama dia nak cari vitamin M. Tahu apa itu tak? Apa itu vitamin M? Semua datang Forever first thing dia datang, dia mau cari satu vitamin M. Yang vitamin lain dia tak minat. A, B, C, D, E dia tak minat lah. Mana dia minat tu? I mau vitamin M saja. I sekarang memang tak cukup vitamin M. I datang Forever, I mau cari vitamin M saja. Wah, semua pandai money. Betul, semua nak uang, betul tak? So sangat penting bila kita buat satu bisnes, kita mesti kena ada target. Apa target yang paling penting di Forever? Macam kalau kita exam. Contoh kalau kita masuk itu exam. Yang menentukan kita berjaya ke gagal ke itu adalah markah kita. Berapa markah, berapa score you. Ada yang score 40 marks, 50 marks, itu pass. Itu baru lepas pass saja. Ada yang score 85, 90, itu dia dapat A. Okay? So yang menentukan sama ada kita berjaya atau tak berjaya itu adalah markah. Markah berapa persen kita dapat, berapa markah kita dapat. So yang kalau hari ini nak menentukan sama ada kita berjaya atau gagal dalam bisnes, adalah apa? Yang menentukan itu adalah vitamin M. Berapa banyak income you dapat. Ada orang cakap, I dapat 5,000. I dapat 10,000. I dapat 5 angka. I dapat pangkal 2, pangkal 3, pangkal 4, pangkal 5. I dapat 6 angka. Betul? So itu adalah satu kita panggil satu standard, satu piawai untuk kejayaan. Vitamin M. So that's why kalau hari ini bila you join satu business, tapi dalam otak you, dalam minda you, you tak ada anggap ini vitamin M adalah satu benda yang you nak cari. You nak dapat.
Itu bermakna apa? Itu bermakna susah lah. Susah you nak berjaya because you have no goal at all. You tak ada maklumat langsung siapa mereka kata. Faham tak? Untuk berjaya, kita mesti nak cari satu standard, satu piawai dulu. Apa piawai yang boleh menentukan, yang boleh menyatakan, boleh membuktikan kita berjaya. Contoh you tengok siapa naik pentas ambil CBM check. You tengok nilai dia, you tahu ini orang berjaya. Ini top 5, top 10 in the world, betul tak? So itu adalah satu vitamin M. Itu vitamin M yang kita dapat bila kita usaha buat satu bisnes. So orang nampak kita berjaya lah dengan vitamin M. So vitamin M memang semua orang faham. Semua orang faham. Itu sebab banyak tulis money, vitamin M, betul. Sangat penting. So hari ini vitamin M sifu tak perlu sebut banyak lah. Tak perlu sebut banyak. Because M semua orang tahu lah. Semua orang tahu. Kenapa M penting? Perlu cakap lagi tak? Tak perlu. Betul tak? Vitamin M penting. Because you, kehidupan you nak sehat kah, nak kaya kah, nak apa kah, nak bebas kah, nak melancong kah, nak beli apakah pun, you perlu vitamin M. Itu sebab sifu tak perlu sebut berapa pentingnya vitamin M. Tapi hari ini sifu nak ajar vitamin yang kedua, yang ramai orang dia tak erti, dia tak pandai. Vitamin N. Vitamin N. You tahu apa itu vitamin N tak? M you tahu apa itu vitamin N? Vitamin N adalah apa tahu? Adalah bila kita especially bila kita berada dalam satu bisnes yang involve yang melibatkan ramai orang, beratus-ratus orang, beribu-ribu orang, berpuluh-puluh ribu orang, you faham tak? Bila you buat satu bisnes yang melibatkan rangkaian yang besar, kita perlu apa? Kita perlu vitamin N. Bukan networking, bukan networking. Vitamin N itu apa? Vitamin N itu adalah no. No. Wah, you tahu no. Tahu apa itu no? NO. Yes. No. Okay? Kita kena faham vitamin no adalah sangat penting dalam bisnes networking. Bila dia melibatkan ramai manusia. Ramai manusia. So kita kena belajar. Kita kena belajar apa tahu? Kita kena belajar how to say no. Faham tak? Ada siapa di sini bila ada downline ke, ada kawan ke, ada sepupu ke, so minta you. Minta you pergi buat kerja, minta you tolong ke, you mesti pergi punya. Ada tak? Ada tulis me dalam chat room. Tulis me dalam chat room. Orang minta you tolong ini, tolong ini, tolong A, tolong B, tolong C, tolong D, tolong A to Z, you mesti pergi tolong dia. Tulis me dalam chat room. Okay? Ada tak? Ramai. Sebenarnya kalau you nak jadi orang yang betul-betul berjaya, okay? You tak boleh jadi orang sebegitu. Bukan semua benda yang kita boleh layan. Ingat. So kita mesti kena ada satu kita cakap apa tahu? Kita mesti kena mengaku satu benda. Sifu nak bagi tahu mengaku satu benda, iaitu kita adalah manusia, kita bukan Tuhan. Okay? You kena mengaku ini. You jangan ingat you Tuhan tau. You kalau Tuhan memang you boleh buat. Semua you boleh buat. Semua manusia kalau nak doa semua, Tuhan boleh bagi. Faham tak? Itu Tuhan. Tapi kita bukan Tuhan, you kena mengaku tau. You kena mengaku kita bukan Tuhan. Kita hanya manusia biasa saja. Manusia biasa dia ada limit tau. Dia ada limit. Bukan semua kita boleh memenuhi kepuasan semua orang. Itu sebab kadang-kala ada perlunya kita perlu belajar how to say no. How to say no to people. Walaupun kita baik hati. Walaupun kita baik hati, kita kena belajar how to say no. Kalau tidak, siapa yang tulis me di sini tadi? Nampaknya lah macam baik hati lah, betul? Nampaknya, baik hati. Me. Siapa minta tolong pun, kita pergi. Nampaknya macam baik hati. Ada siapa yang tulis me di sini?
So bila you nak buat semua, you rasa A to Z pun you nak buat, you rasa emosi you diganggu, ada tak? Tulis satu dalam chat room. Yang tulis meme ya. Kawan, dan tulis meme ya kawan. Bila you rasa you nak memenuhi A to Z, lepas tu emosi ganggu kamu, ada? Tulis satu dalam chat room. You nak tolong ini, you tak tolong itu, you tak macam-macam semua you nak tolong. Sampai akhirnya you dapati sebenarnya apa pun you tak capai. You tak capai apa-apa tau. You A to Z pun you buat mah. Macam-macam you buat, betul tak? Contoh ada kawan dia buat banyak company. Syarikat A datang dia join. Syarikat B datang dia pun join. Syarikat C datang pun dia join. So bila si pun sangat hairan, dia tanya dia, apa pasal you semua company you join? Oh, itu kawan saya mah. Betul tak? I mesti mau join mah, mau kasih muka sama dia. So you rasa orang ini boleh berjaya tak? Boleh berjaya tak? Dia cakap ini kawan saya. Betul tak? Mana boleh I tak join? I mesti mau join mah, betul tak? So sampai akhirnya adakah dia berjaya? Dia sudah join, mungkin join 20 company pada masa yang sama. Okay? Dia tak dapat fokus. Dia macam apa? Dia macam rojak. Betul? Macam rojak. Itu sebab, you tahu kenapa dia gagal tak? Because dia tak tahu macam mana nak say no. Dia hanya tahu vitamin M, tapi dia tak erti vitamin N. Boleh faham tak? Itu sebab dia tak boleh berjaya. So, sini ada peminat badminton tak ada? Tulis saya dalam chat room. Ada peminat badminton tak? Tulis me dalam chat room. Ada yang peminat badminton dekat sini. So kalau ada, hari ini si pun nak cerita tentang dua legend badminton. Semua orang mesti kenal ya. Okay? Satu nama dia Lin Dan. Lin Dan kenal tak? Satu nama dia Lee Chong Wei. Okay? Siapa tak kenal dua orang ini? Tulis tak kenal. Ada yang masih tak kenal ini, siapa? Siapa Lee Chong Wei? Siapa Lin Dan? So, ini dua adalah legend. Legend badminton. Tapi si pun nak tanya, pada you punya pendapat pada pendapat atau pada semua orang punya pengetahuan siapa lebih berjaya? Siapa lebih famous? Lin Dan ke Lee Chong Wei? Si pun nak tanya you orang. Siapa lebih famous? Lin Dan ke Lee Chong Wei? Siapa? Ya, ini orang you ada tengok badminton ke tak ada tengok badminton? You orang. So kalau you tanya satu dunia siapa pemain badminton yang paling hebat di dunia, semua akan bagi you jawapan yang sama, Lin Dan. Kenapa? Because dia menang semua. Okay, you sebut sajalah, mana satu kejohanan dekat dunia ada namanya. Lin Dan pun sapu habis. Sapu kejohanan dunia, All England, Olympic, Asia Game. You sebut sajalah satu dunia punya semua punya kejohanan okay? Lin Dan sapu habis. Tapi Lee Chong Wei ada tak? Lee Chong Wei tak ada kejohanan dunia, tak dapat. Dia tak dapat Olympic, tak dapat. Okay? Banyak kejohanan dia tak dapat. Okay? Tapi dia menang. Dia menang banyak kali pertandingan dia menang. Tapi dia tak ada Olympic. Dia masuk 3 kali pun kalah. Tak dapat emas. Tak dapat. Kejohanan dunia tak tahu berapa kali lah. Saya rasa mungkin lebih 5-6 kali lah dia masuk final. Tapi tak ada sekali pun dia menang. Ini dua yang paling penting tau. Olimpik dan kejohanan dunia. Lee Chong Wei tak pernah menang. You faham tak? You orang tahu apa sebab tak? You orang baru saja Sifu cakap. You orang tahu apa sebab tak? Kenapa Lee Chong Wei dia tak dapat menang Olimpik? Dia tak dapat menang kejohanan dunia. Walaupun dia main banyak. You tengok. Lin Dan, dia bukan semua pertandingan dia masuknya. Because kenapa? Because dia tahu macam mana say no. Kalau ini tak ngam, ini pertandingan tak ngam, dia tak mau. So no, I tak mau join.
Dia hanya pilih. Faham tak? Dia hanya pilih yang penting. Dia fokus yang penting saja. Dia cakap ini kejohanan dunia I mesti mau. Yang lain dia tak mau. Because dia takut cedera. Dia takut ini kaki. You tak pernah tengok Lindan cedera Mia. Tapi you tengok Lee Chong Wei main sampai krem mau tukung keluar. Kenapa? Main banyak. Because dia tak tahu macam mana say no. Tapi Lindan lain. Lindan yang lain kecil punya pertandingan dia say no. No. Olimpik yes. Dia pilih. Dia pilih. Itu sebab hari ni siapa yang lebih berjaya? Kita tengok siapa yang digelar legend, top legend of the legend. Bukan Lee Chong Wei tau. Lee Chong Wei hanya boleh digelar apa tau? Dia buat satu wayang pun itu wayang pun apa tau? Dia itu title wayang dia adalah gagal. Gagal tau. Dia bukan menang, bukan champion, dia gagal. Memang. Yang anda faham tak? Dia kata gagal. Dia adalah satu teladan orang gagal tapi pun boleh jadi famous. Bukan kata orang yang menang menjadi famous, tapi orang yang gagal boleh jadi famous. So macam mana pun pada pandangan semua orang, Lindan macam mana pun dia di kedudukan nombor 2 saja. Dia tak boleh sampai ke kedudukan nombor 1. Why? Because dia tak belajar macam mana say no. Okay? Hari ini Lindan dia berjaya digelar King of Badminton. Kenapa? Because dia pandai say no. So hari ini apa berkaitan dia? Apa berkaitan vitamin N dengan bisnes kita? Bisnes kita pun sama. You ada ramai kawan, ada downline, ada sepupu, ada keluarga. Okay? Biasanya ada yang datang. Dia datang buat apa? Dia datang, dia minta you tolong. Tolong apa? Tolong kewangan ke, masa you ke, macam-macam lah. Macam-macam dia minta, okay? Tapi si pun nak pesan di sini, bukan kata kita tak nak tolong. You kalau nak tolong, you kena pilih. Pilih tau. Pilih apa yang penting saja. Faham tak? Bukan semua A to Z pun kita mau pergi tolong. Bila tolong sampai akhirnya, siapa yang menderita? Bukan kawan you yang menderita tau. You yang menderita. Ada sipu, ada nampak, ada leader pinjam wang bagi kawan. Lepas tu nak minta balik wang tak dapat. Tak dapat tau. Tak dapat minta balik. Sampai dia jadi musuh dengan kawan dia. Lepas tu dia menderita tau. Dia nak jadi orang baik, but end up jadi musuh kepada kawan dia. Siapa pernah tengok peristiwa macam ini? Ada? Tulis yes dalam chat room. Siapa pernah dengar peristiwa macam ini? Ini kisah benar macam ini ada tak? Tulis yes. You tak pinjam wang masih kawan, tapi bila you pinjam wang dia sudah jadi musuh sama you. Ini apa? Ini orang yang tak pandai, ini orang yang tak erti say no. Tak erti say no. So hari ini sama juga. Kita buat bisnes ini nak berjaya, okay? Kita bukan kata kita nak bantu semua downline kita berjaya, itu yang buat kita berjaya. Okay? Jangan salah faham. Kalau kita ada 100 orang downline, okay, siapa kata you kena buat ini 100 downline semua pun berjaya, itu yang buktikan kita berjaya. Faham tak? Bukan. Because you tak boleh buat 100 orang semua pun berjaya. Tak boleh. Faham tak? Tak boleh. You tak boleh memenuhi kepuasan semua orang. Tak boleh. Kalau you nak buat macam ini, you will end up emosi you ganggu you. Emosi datang. Gangguan emosi datang. Okay? Lepas tu you jadi tak tahu. You jadi kelam kabut. Lepas tu end up you sales jatuh. Bukan naik sales jatuh. Kenapa? Because you tak tahu how to say no. So nak berjaya, kita mesti kena buat pilihan. Pilihan kepada apa? Pilihan kepada siapa yang committed. Siapa yang betul-betul committed. Faham tak? You commit kepada dia, dia pun commit kepada you. Itu we say yes.
Tapi orang yang you commit kepada dia, dia tak nak commit kepada you, okay? Okay, you kena belajar say no. Say no to these people. No, sorry. I have no time for you. I have no time for you. Because kenapa? Because I ada orang yang lebih penting, yang lebih perlu saya, menunggu saya. Faham tak? Ini orang yang kita nampak dia potensi, dia boleh jadi CBM, dia boleh jadi eager, kita fokus, masa kita fokus, usaha kita fokus kepada dia. Akhirnya we end up orang yang kita bantu, dia capai target. Tapi kalau you bantu orang yang salah, you will end up apa tahu? You will end up nanti you buat tak jadi, dia salahkan kamu. Dia salahkan kamu. You end up you cedera. Halfway you cedera. Okay? Lepas tu Olimpik you tak dapat menang emas. Kejuaraan dunia you tak dapat, you end up cedera. Kenapa? Because you semua mau. So kena faham. Okay? So kita buat forever living, ingat. Vitamin M, vitamin N. Ini penting. Kalau nak sihat, makan. Kesihatan kita mau vitamin A sampai E. Tapi kalau kita nak berjaya dalam network marketing, kita kena tahu vitamin M dan N. So siapa di sini belajar something? Tulis MN dalam chat room. You sudah belajar apa itu MN? Vitamin M dan N. Tulis MN dalam chat room. Okay? So ini adalah satu ilmu, yang yang sangkut ramai orang. Sangkut ramai orang yang kenapa dia tak dapat berjaya. Because kenapa? Because dia sangkut. Dia tak erti, dia tak belajar vitamin M dan N. Okay. So hari ini sudah you orang sudah belajar, sipu nak you orang kena fikir baik-baik tau. Fikir baik-baik. Sebelum you nak pergi. Contoh ada satu offer datang. Ada satu company. Macam-macam lah. Ini pengaruh datang. Ada kawan datang nak pinjam wang. Ada datang nak buat ini, nak buat itu. Nak join company baru. Nak buat bisnes lain. Okay. Fikir dulu. Fikir dulu. Ingat sifu cakap. Fikir dulu. Okay. You kena belajar how to say no. Bukan semua ini kawan mau kasih muka, mau beli juga, mau join juga. Okay, jangan. Okay, jangan. You will end up nanti orang nampak you macam hantu. Kenapa? You macam-macam buat. Ini rojak tak fokus punya. Siapa nak jadi downline kamu? Tak nak. Tak nak. Tengok you pun sudah jadi hantu lah ini. Rojak tak mau. Kita nak sangat jelas. Sangat jelas apa yang kita nak, vitamin M, cara yang kita buat, kita kena belajar vitamin N. Okay? Kena fokus. Okay? So di sini Sifu nak cakap last part Sifu nak sharing adalah three things. Tiga hati. Ini hati tau. Ini semua kena berkaitan dengan hati. So first, kalau bagi bahasa Cina, bahasa Chinese, bahasa Chinese, kalau kita buat satu kerja, kita guna kepala saja, okay? Itu bermakna tak cukup baik. Tapi kita kena guna hati untuk buat itu kerja. Faham tak? Dalam Chinese panggil yongxing. Yongxing. Guna hati untuk buat kerja. Bukan guna tangan, bukan guna kaki, bukan guna otak saja, tapi guna hati. Bila guna hati, kita akan buat kerja itu dengan lebih cermat. Lebih cermat, lebih berhati-hati, okay? Lebih cantik, lebih berkesan kita buat. Itu adalah bila kita berurusan dengan downline, berurusan dengan manusia, kita kena guna hati. So kita cakap kalau kita bawa network, we lead network, kita memimpin network, kita kena memimpin dengan hati. Faham tak? Pemimpin dengan hati. Okay? Bukan memimpin dengan apa? Dengan keuntungan. Dengan otak fikir keuntungan saja. I memimpin downline. I nak tengok dalam dia punya badan boleh dapat berapa banyak keuntungan. Itu adalah salah. Itu orang dia tak ikut hati. Dia bukan guna hati untuk memimpin downline. So first,
Kita first hati adalah bila kita memimpin network, okay, kita mesti kena memimpin dengan hati. Yung sing kita cakap guna hati. Okay. So nombor 2, dalam Chinese panggil nai sing. Nai sing. Sekarang nai sing. Apa itu nai sing? Nai sing itu adalah apa? Itu adalah kesabaran. Ini pun ada apa? Ini pun ada dalam kita punya nilai BOI. Okay? Kita kena ada kesabaran. Kadang kesabaran. Bermakna bila kita buat sesuatu, kita sudah even guna hati pun dia bukan kata kita terus kita boleh berjaya. Faham tak? Bukan bermakna kita guna hati, lepas tu itu kerja dia akan terus dia berjaya. No. Okay? Semua kejayaan dia mesti ada naik turun. Mesti ada gagal. Lepas tu bangkit, gagal balik, bangkit. Dia mesti ada macam ini, graf macam ini. Itu sebab orang yang tanpa kesabaran, dia susah nak berjaya. Benar, dia mungkin halfway dia sudah putus asa. Betul, dia sudah give up. That's why kita mesti kena ada kesabaran. Nombor 2, sing adalah apa? Adalah nai sing. Kesabaran. Okay? Buat apa pun sama. Buat recruitment pun sama. Buat apa sosial media, buat TikTok pun sama. Macam-macam lah. You nak buat iklan ke, buat marketing ke, buat sponsoring ke, buat retention ke, productivity ke, development ke. Faham tak? Semua ini dia perlu kesabaran. Dia perlu kesabaran. Termasuk you kalau bila you train your downline pun you kena kesabaran. Okay, itu nombor 2. Okay, so nombor 3 adalah apa? Nombor 3 dalam Chinese panggil Tong Li Xing. Tong Li Xing. Tong Li Xing boleh jumpa di mana? Tong Li Xing bermakna kita mesti kena apa tau? Kita mesti kena fikir orang dulu. Fikir orang dulu. Sebelum kita bertindak. Okay? Dan ini boleh jumpa di mana? Ini boleh jumpa dalam kita punya rules. Rules kita ada rules nombor 4. Rules nombor 4 cakap apa? NDAOPCC. Not do anything other people can't copy. Okay? Ini adalah berkaitan dengan Tong Li Xing. Bermakna apa? Bermakna kalau you tak nak orang buat dekat kita, kita jangan buat dekat orang lain. Faham tak? Faham? Kalau kita tak nak orang nak kacau kita, orang nak tikam kita, orang nak fitnah kita, orang nak nak bunuh kita, okey, kita jangan buat benda yang lain kepada orang. Faham tak? You kalau you tak nak you jangan downline bully kita. You jangan bully upline lah. Betul tak? So you kena faham ini panggil Tong Li Xing. NDAOPCC. Faham tak? So kalau you tak nak orang buat dekat kita, kita mesti jangan buat dekat orang lain. Faham tak? Kita nak happy, kita nak buat orang happy juga. Betul? Macam contoh kita fikir dulu. Fikir apa yang kita nak? Kita mau happy. Kita nak dapat vitamin M. Kita nak enjoy, kita nak freedom. Sama juga. You bila you berurusan dengan manusia, you punya tujuan, you punya hasrat mesti nak sampaikan apa yang kita nak, apa yang kita suka kepada orang itu. Bukan apa yang kita tak nak, kita pass bagi dia. Faham apa maksud Sibu tak? Apa yang you tak suka, you jangan buat orang. Jangan buat. You tak suka, takkan orang suka. Betul tak? Kenapa you mau buat dia? Ingat. Itu Tong Li Xing. So ini 3 hati sangat penting. Bila kita buat bisnes ini, jaga. First, Sifu ulang first kita mesti guna hati untuk buat kerja. Guna hati. Untuk memimpin network kita kena guna hati. Bukan guna otak, bukan guna tangan, bukan guna kaki, guna hati. Okay? Untuk lead. Faham tak? Bila guna hati untuk lead, baru kita cakap the power of forever is the power of love. Baru you guna kasih sayang. Bila you tengok downline berjaya, you menangis. You sangat terharu. Betul tak? Itu because you guna hati. Kalau orang yang tak guna hati, tak ada dia tengok untung saja. Betul tak? You buat sampai mana dia tak nangis dia tak nangis dia tak terharu dalam otak dia hanya ada untung saja, untung.
wang. Itu sangat mudah kita boleh tengok. Orang yang ada guna hati ke tak ada guna hati. So nombor 2, naising. Kesabaran. Okay, kita kena buat, jangan putus asa. Buat sampai jadi. Lawan tetap lawan. Banyak ayat you boleh pakai. Itu sama. Dia punya apa? Dia punya makna dia adalah kesabaran. Kesabaran. Kita kena ada kesabaran. So nombor 3 adalah apa? Tonglising. Tonglising bermakna apa? So kita hanya buat benda yang baik. Benda yang kita nak kepada orang lain. Kalau kita tak nak, jangan buat orang lain. Kita nak, kita boleh kasih orang lain. Faham tak? So jangan buat apa yang orang tak suka. Yes. Kita pun tak suka orang buat tak baik pada kita. Yes. So kena faham ini. So kalau you boleh jaga ketiga-tiga hati ini, okay? Sifu rasa, memang kamu akan berjaya dalam bisnes forever. Okay? So ini adalah sharing dari Sifu hari ini. So seterusnya Sifu nak buka pentas. Bagi anda orang buat sharing pula. Okay, first kita nak jemput Haliza Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Morning. Ni hao ma Sifu. Ya Allah, long time no see Sifu. Okay, mabuhay. Mabuhay. Itu semalam Mabuhay. Ya. Okay, Alhamdulillah. Syukur masih bersama adik-adik BOI 93. Yay. Okay guys, Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah tengok Sifu happy. Senyum. Okay, Cik Jan nak share keajaiban. Saya dapat FBO. Sebelum ni saya pernah share dia 3 tahun lepas atau 2 tahun lepas. Sangat lama Alhamdulillah, dia sendiri cari saya. Dia nak guna produk saja. Tak apa. Lepas tu saya guide dia lah. Guide dia, you jadi ahli tak jual pun tak apa. You nak guna dulu pun boleh. Sebab dia ni ada masalah before di kaki kiri dia kat bahagian lutut ACL tak silap saya, tapi dia belakang tulang dia. Dia tulang ada tulang kecil dia hancur. So dia dah saya servis dia, saya melawat dia tu saja. Padang kan. Kejugaan dia. Makan kata ni. Tulang ni dia dah pecah. So dia dah operate, saya datang ziarah, saya bawa saya bagi dia aloe jelly dengan krim propolis sebab dia ada kesan operate masuk skru semua kan. So alhamdulillah saya cakap guna je. Dan tak sangka masa saya melawat dia hari yang dia kena operate tu, dia dah lepas bedah tu, dia cakap dia panggil saya bengkak lah. Memang nampak macam merah macam bengkak. So saya pegang panas kan. So saya ambil aloe jelly, saya ambil krim propolis, saya terus sapu. So saya baca lah selawat apa semua. Saya pun borak sema nak balik tu, saya tengok you punya ni dah macam dah kurang bengkak lah je. Lepas tu dia kata kulit dia macam kering tau. Macam tegang lah. Dia duduk kat aircon kan. Kita tahu kan dekat white kan mesti dia punya aircon kuat kan. So, nampak bahagian yang tempat operate tu kulit dia kering gila. Saya sapu ada jeli dia kering, kulit dia macam lembab cantik. Alhamdulillah. Lepas tu saya macam biasalah keep in touch dengan dia. Saya buat kerja saya, share kat Facebook, dekat grup, macam biasalah. Lepas tu nak jadikan cerita, dia cari saya. Betul ke kalau daftar ahli you free sebotol AVG yang kuning tu? Ya betul. Sekali dia kata kaki kanan I pula, dia kata dah efek. Sebab dia kerja Singapura, kita tahu kan macam mana kalau siapa pernah pergi Singapore Rally, kita akan turun masuk CIQ tu jalan kaki kan nak cop pasport. Bayangkan kalau kita masa Singapore Rally kita begitu, waktu tak teruk kan, tak jam kan. Tapi kalau yang pergi time yang ke Muncak tu guys, so kita tahu dia punya traffic jam nak beratur cop pasport kan. So dia kerja kilang kat kilang Singapura tu memang kena berdiri. So banyak dekat kaki kanan dia. Doktor kata you kena operate lagi ni nanti. So dia dah takut. Nak jadikan cerita malam tu nak dekat pukul 10.30. Saya tak tidur lagi. Dia WhatsApp saya, dia kata saya nak ni urgent. Dia kata minggu depan saya nak jumpa doktor dah.
So nampak produk terdesak. So alhamdulillah saya tak miss masuk kelas. Uh, apa Tepayaki NJ ke Tepayaki BOI saya masuk je. Sebab banyak testimoni yang uh, apa adik-beradik BOI share. Saya memang ambil, saya guna. Alhamdulillah, kebetulan pula masa tu Sifu Arul dia share, dia ada testimoni terbaru tau. Dia punya klien, mak dia accident, tulang dia patah dan dia apa Tuan Asrul dia pakai lah Freedom ni. Produk Freedom ni kan mahal kan, dia dekat Singapura kan. So saya pun dulu pernah terfikir macam mana nak jual produk Singapura ni kan. Terus kena ada ilmu lah. Sebenarnya ada ilmu. Sifu-sifu MDN ni ada share cara nak share produk-produk ni. So saya gunakan yang Sifu Arus, saya leverage dia punya testimoni, saya bagi dekat saya punya kawan ni. Alhamdulillah, dia terus back-in. Tak cakap banyak, dia back-in. Okay, I nak ni, I nak daftar Ali. Tapi I tak nak jawab. Okay. I layan je full. So macam biasa, kita bagi servis TikTok lah. Tak tunggu besok, malam tu saya ambil. Besok pagi memang saya tu. So alhamdulillah, tak sangka sebelum ni saya ada share juga kawan dia. Kira kita orang ni kawan sekolah lah, kawan sekolah rendah. Saya dah pernah share dengan dia, dah buat demo dengan dia kan. Tapi dia beli dengan orang lain. Tak apa, kita positif je. Dia kata, saya dah pernah minum ni, saya dah minum ni. Saya iakan je lah. So guys, jangan apa kata tadi betul lah. Allah akan bagi kita yang best punya. Kenapa Allah tak bagi dia? Aku dah share dia tapi dia tak ambil dengan aku, dia beli dengan orang lain kan. Tak apa, kita buat je kerja kita. Nah, dia pun tercakap tau. Dia tak pernah like saya punya media sosial ke apa kan. Dia tak pernah like. Tapi dia cakap, wah sudah pergi jauh sudah pergi Bali lah, sudah pergi ni lah, dia kata Singapura lah apa kan. So guys, betul, jaga je emosi kita dekat media sosial. Saya tahu tak mudah tapi ada caranya kan, macam masing-masing ada agama, masing-masing nak handle emosi kan. Sifu pun dah banyak bagi cara. So guys, alhamdulillah, keajaiban tu lah. Saya dapat kawan-kawan saya tak nanti dia nak datang rumah, tak apa, saya positif je. So guys, lepas tu saya nak share lagi kesyukuran. Masa pergi Singapore Rally tu, dalam hati saya terdetik tau. Macam saya mesti cari cara macam mana nak dapat FBO dekat Singapura ni. Sebenarnya dah ada kan dekat masa buka booth tu. Tapi saya nak more lagi, nak lagi kan. So alhamdulillah saya pergi satu tempat makan lah, kat situ ada booth kan. Jalan-jalan terjumpa, kira lama gila tak jumpa, ada dalam 15 tahun tak jumpa kan. So dia meniaga dekat situ. So tak sangka memang dia orang memang asal dari Singapura, dia kata kat sini memang banyak market Singapura. So saya tak sangka satu hari tu dia tershare kat FB, dia ada buat majlis kahwin. Kalau ada majlis kahwin orang Islam, dia memang kena tanya owner dulu kan. Kalau dia bagi datang baru kita boleh makan. Sebab dia berkait dengan makan minum kan. So dia kata boleh datang tak majlis kahwin adik dia kan. So saya pergi, tak sangka saya jumpa dia punya sesedara dia banyak yang saya kenal. Yang 15 tahun saya tak pernah jumpa tu. So memang dia orang punya banyak daripada keluarga daripada Singapura lah. So apa yang kita nak tu sebenarnya Allah bagi juga. So doakan saya dapat fighter kat Singapura pula. Boleh kat satu dunia kan. So positif je kita buat kerja kita. Terima kasih banyak. Saya pun terbakar dengan Kak Yus 30 VIP. Memang kena cakap nak lah. Tanya juga Kak Warawani, letuk semua. Tak sangka yang mana saya pergi Singapura ni tahun lepas, yang baru ni, wah laju gila korang kan. So diorang buat kerja diorang je, diorang fokus je. Memang kena tengok kiri kanan, tapi yang side yang positif. So I love you guys. Banyak gila yang BOI, sifu-sifu MDM dah bagi diorang punya pengalaman. Tinggal kita buat kan tak buat. Bila saya Sifu Najah dah asingkan saya kat grup, baru kita tahu, oh dia ni kenapa dia tak berjaya, macam saya kenapa tak berjaya. Oh tak buat lagi, kita tak buat lagi, banyak lagi skill yang kita tak buat lagi. So saya nak promote juga, masuk Fort daftar, saya memang dah daftar, RM20 je, dekat ex company saya. Tak ada benda ni, korang kena cari sendiri, kena modal sendiri. Tapi kat BOI 93, lain yang sama, bidang yang sama, pengalaman yang sama, testimoni kejayaan yang sama. Diorang share.
Kita tak payah nak bersesak-sesak kat luar. So guys, RM20 je memerlukan masa korang pagi sampai petang. Ada waktu rehat, tak adalah straight kan. Lepas tu guna handphone, masih guna Zoom, masih guna Zoom kan. Tak payah nak pergi cek parking semua kan. So guys, jom kita semangatkan balik kita punya minda ni. Boleh redeem balik, free je. Kalau tempat lain tak ada. Kalau ada pun lepas tu dia akan pandai-pandai kau. So guys, itu je Cik Jan nak share. I love you. Maaf salah silap saya. Okay. Thank you. Okay, thank you. Okay, Sifu sudah share itu link untuk daftar. So up to date tinggal 100 seat saja last. Okay. So bagi anda, hari ini ramai orang masuk teppanyaki 300 lebih orang. So bagi anda yang belum daftar lagi, mungkin semua sudah daftar lah because sudah 400 orang daftar. Okay. So kalau yang belum lagi, cepat ambil peluang because kalau nanti habis tiket memang tak boleh daftar lagi. Okay. So thank you Haliza punya sharing. So seterusnya so kita nak jemput Miss Yana. Miss Yana ada. Okay. Halo. Tak dengar. Tak dengar, tak ada suara. You kena unmute. Cakap. You kena cakap. Tak dengar. Sangat slow you punya suara sangat slow, tak dengar sangat. I rasa mungkin line dia tak okay lah. Okay, tak apa, kita cuba stop video stop you punya video, you cuba cakap. Boleh? Cuba cakap sekarang. Okay tak? Halo. Oh, sangat slow, tak jelas ya ada device lain nanti you masuk Sifu bagi you sharing. Okay? So you cuba tengok ada device lain tak? Ada komputer kah, handphone lain kah? Because tak dengar. Macam jauh, betul. Suara macam jauh. Macam jauh sangat. Okay? Keluar masuk balik. Okay? Cuba keluar masuk balik. So okay, so kita teruskan. Yes. Kita we go to Lila. Okay, Assalamualaikum. Good morning. Okay, siapa tu? Yana kena keluar dulu, lepas tu masuk semula. Lepas tu kena raise hand, jangan tengok je. Okay, Assalamualaikum semua. Good morning Sifu. Alright, so Alhamdulillah hari Isnin yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat happy. Alhamdulillah sihat, bahagia dan sangat-sangat produktif. Apa khabar korang semua? Produktif ke tak hari ni? Ataupun saya terfikir-fikir hari Isnin nak buat apa? Okay, so Alhamdulillah tahun ke-8 kat Yayasan Dekat Forever ni. So hari Isnin adalah hari yang sangat-sangat kita sangat-sangat penting bagi Kak Lila. Okay, setiap hari pun sebenarnya sangat-sangat penting. Tapi hari Isnin adalah hari permulaan. So semua dah dapatkan timetable, schedule untuk Oktober, untuk BO punya jadual. So should be korang semua dah print, dah tengok setiap hari, setiap masa. Malam nak tidur dah tengok nak buat apa. So tak ada isu hari Isnin nak buat apa. Hari Isnin teppanyaki link apa, nak masuk link pun tak tahu. Okay, so Alhamdulillah kalau masa kerja dulu, hari Isnin Kak Lila akan Kak Lila akan present dengan bos kita buat apa minggu lepas dan minggu ni kita nak buat apa. Okay, okay. So jadinya bila dah dekat business forever ni, kita buat benda yang sama. Hari Isnin kita kena troubleshoot. Minggu lepas kita buat apa yang kita kena improve. So minggu ni kita nak buat apa? So kita baik pulih semula. Okay, so itu pentingnya hari Isnin dan sepatutnya kita dah nak masuk, kita dah 9 hari bulan, dah nak masuk, dah habis minggu pertama. So should be hari 1 hari bulan tu kita dah settle satu sisi personal. Ingat pesan kita punya Dr. Rek, satu sisi personal tu wajib
untuk diri sendiri, bukan untuk, itu bukan maintenance, tapi itu adalah amanah kita untuk kita makan pakai produk, bukan kita jual, tapi ubat gigi pun tak tahu color apa, rasa apa. Sila-sila ubat gigi tu nanti korang kata buat lotion lah apalah kan. Okay, so jadinya penting sangat-sangat kena amalkan daripada sekarang. Kak Ella dah tahun ke-8, satu sisi personal settle setiap 1 hari bulan. Dan alhamdulillah minggu pertama juga Kak Ella dah settle 5 sisi grade A+. Siapa dah settle 5 sisi? Tulis saya dah settle 5 sisi A+. Okay, so actually kita tengah reborn kan sekarang kan. Jadinya kerjakan betul-betul, buat semula, ingat balik before this kita dah settle 5 sisi setiap minggu pertama, settle 5 sisi setiap minggu pertama. Jadinya kita terus develop bukan untuk diri kita sendiri tahu, tapi untuk seluruh tim. Okay, dan teruskan buat kita punya personal branding. Okay, untuk yang maybe kadang-kadang ada user yang nak dapatkan semangat kan, tapi untuk yang nak business ni, untuk yang nak keep sharing dekat ramai orang, dekat semua orang kan, teruskan buat personal branding. Sebab apa? Orang cari kita bukan sebab kita ni pandai cakap ke, ataupun kita ni glamour ke. Kita ni belum influencer lagi tau. Kita bukan artis macam Nolofa ke, Siti Nurhaliza ke. Jadinya kita kena kerja kuat, kena kuat semangat untuk buat personal branding. Okay, sebab apa? Sebab orang datang kat kita sebab satu je, sebab trust. Okay, dalam kelas Kak Ella dekat BO yang lepas pun sebab apa? Sebab trust orang cari kita. Jadi bila ada trust ni, orang akan yakin, oh dia boleh develop kita, dia boleh guide kita. Walaupun kita dah janji dengan dia macam-macam nak join, nak dapatkan Telegram tu lah, dapatkan Telegram ni lah. Last nanti bila dah join tak ada pun dia nak tanya macam-macam. So kena buat ikut flow lah. Okay, so actually cerita pasal personal branding, hari tu pergi dekat Seremban. Okay, jumpa satu VIP Kak Lila ni. So masa dekat Seremban ni, okay, Kak Lila punya cabaran, husband Kak Ella orang offline. Jadinya Kak Ella selalu push dia buat personal branding. Kau ingat? Korang dengan pasangan pun kita kena kuat semangat juga sebab dia sama-sama bisnes. Jadinya dia pun kena buat personal branding dia juga. Okay, jadinya Kak Ella kata okay, buat sharing, masuk dekat center Seremban sebab dia suka ambil gambar. Bila dia ambil video ke gambar ke dia simpan. So Kak Ella kata jangan simpan, post. Post. So bila buat satu posting tu, okay, ayat dia simple je. Yang ayat dia ni pun Kak Lila tak ada ni lah, Kak Lila tak ada ajar, tapi dia sendiri buat dan dia tulis kat situ, datang Seremban, singgahlah kedai Abang Jawa. Okay, so bila dia kata singgah kedai ni, adalah kawan dia seorang ni, seorang pengguna Tega dan seorang bisnes Tega untuk satu company, S.Lee. Okay, so bila dia share tu, bila dia nampak posting kita orang, Jawa kau ada kedai dekat Seremban. Okay, so nampak tak? So sebenarnya kita center-center kita dekat seluruh Malaysia dan lebih 165 negara tu pun sebenarnya kita boleh leverage. Okay, dan sebab apa? Sebab itu semua company Forever yang Forever bayar cash. Dan kita semua adalah business owner dan kita kena leveragekan center tu. Itulah kedai kita, tempat kita simpan stok, tempat kita meeting kat situ dan jumpa kita punya seluruh business partner. Okay, dekat setiap negeri, ikut negeri yang ada. So kena teruskanlah buat personal branding. Okay, seterusnya kickstart nanti, okay, Kak Lila akan sparring dengan MDM Cikgu Ayu. So make sure kita tinggal lagi dalam 100 seat je. Setajuk Kak Lila melonjak ke puncak, which is bila Sifu boleh share sikit Boleh. sikit. Okay. Okay. So bila kita dah kat AS ni, untuk pastikan kita tak mati dan kita nak terus melonjak. Sebab ada orang happy dah, VIP, oh Tania ada VIP. Lepas tu meninggal. Tak terus buat, terus karam, hilang daripada radar, ke laut. Okay. Jadinya Kak Lila dan Cikgu Ayu akan share dekat korang semua from AS to manager, nak capai ke manager. Sebab sekarang kita bila kita semua dekat AS sekarang ni, itu adalah baru kita nak belajar. Baru kita nak belajar macam-macam. Dan bila kita dah kat manager, baru start kita punya journey dekat Forever ni. Okay, so kena faham, kena daftar sekarang dekat Tepayaki. Kena daftar dekat Tepayaki sebab Kak Lila dan Cikgu Ayu akan share macam mana daripada AS nak ke manager tu, kita akan buat gerak kerja yang betul,
dan kita akan terus melonjak lah untuk capai semua insentif dekat Forever ni. Okay, bukan semata-mata tahniah dah VIP tak. Tahniah dah CBM, tahniah F2D, tahniah 5cc. Semua kita akan capai semua tu, okay? So, last but not least, okay, tadi Sifu ada cerita pasal masa, Sifu ada cerita pasal hati semua tu. Actually, bulan lepas Kak Ella dapat jumpa Sifu dekat office. So, tentang masa tu memang Kak Ella tak tahulah, dah 8 tahun baru Kak Ella dapat benda tu, masa tu. So, kita kena pastikan diri kita orang takkan approach lagi. Sebab apa? Sebab kita dah pandai nak say, orang nampak kita je, tak perlulah dia fokus kat Forever. Dia top leader dekat Forever. Jangan, tak payah nak approach dia lagi. So kita kena buat sampai diri kita jadi macam gitu, okay? Dan kita bawa Forever kena dengan love, okay? Sebab apa? Kita nak lead team kita dengan love. Even kalau ada apa-apa hiburan pun, kita tak akan sibuk nak cari benda-benda lain. Kita tak akan nak toleh kanan kiri lain, okay? Kita dah kat Forever ni, so buat dengan love, buat dengan hati supaya kita boleh develop team dengan kuat, dengan kasih sayang, dan team akan sayang kita no matter what. Kita terus capai sama-sama, bukan untuk kerjaan kita sendiri. Berapa ramai yang kita tolong untuk kita gembirakan orang, itulah yang akan dapat dekat kita juga. Okay? So itu je sharing Kak Ella. Thank you Sifu. Bye. Okay, thank you. Wah. So hari ini yang masuk punya untung speaker sudah mula buat preview. Tapi you mau dengar habis mesti mau join Sifu sudah share itu link, cepat klik, cepat daftar sebelum semua seat habis dirampas, okay? Okay, so thank you Lila punya sharing. So seterusnya okay, Sifu nampak Yana sudah balik So kita cuba. Yes, Yana. Dengar tak? Sifu? Okay. Boleh. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada Sifu Disman. Saya nak share 3 kesyukuran saya pada hari ini. Yang pertama, alhamdulillah saya masih bersyukur kerana Allah diberikan kesihatan saya yang baik untuk saya terus bersyari di Teppanyaki pagi ini, insya-Allah. Yang kedua, alhamdulillah saya masih bersyukur kerana Allah masih bersama lagi. Saya masih ya Allah, insya-Allah. Alhamdulillah saya masih bersyukur kerana masih lagi bersama dengan family BOI 933 dan keluarga saya sendiri juga. Lepas tu saya nak mengucapkan terima kasih kepada Sifu Syang and Simu Olive yang mengajarkan ilmu baru tentang kegunaan CapCut dengan TikTok kepada semua family BOI 933. Semoga ilmu ini diberikan lumrah sebab saya dapat berguna dengan terbaik dan baik, insya-Allah. Itu saja. Terima kasih. Okay, thank you. Okay, so akhirnya berjaya, nampak? So bila kita tidak berputus asa, kita mesti dapat cari jalan. Macam mana pun boleh dapat share juga, okay? So thank you Miss Yana punya sharing. Okay, so seterusnya, okay, kita nak jemput Afika. Afika Muhaimin. Hai Sifu. Hai pagi semua dan juga assalamualaikum semua. Alhamdulillah, ingat ke Fika tak sempat nak Sifu nak sharing. Tapi sebab kita tengok ramai lagi yang nak sharing, so Fika try lah angkat tangan. So Fika nak 3 kesyukuran Fika pada hari ini. Alhamdulillah, ni minggu baru. So Fika sangat-sangat syukur diberi kesihatan yang baik. Dan sebenarnya Fika masuk lambat sikit hari ni. Kenapa? Sebab Fika tolong downline tau. Downline Fika jumpa prospek lah, sebab Fika nak tolong dia juga. Baru je join VIP 30 hari bulan 9, tapi Fika punya semangat nak bantu dia untuk buat 5cc lah bulan ni. So doakan Fika punya team
Orang kata maju jaya dalam forever. Alhamdulillah Fika sangat-sangat syukur lah. Orang kata Fika sentiasa bersharing. Setiap hari Fika pergi jumpa orang, pergi hantar barang. Fika ada buat orang kata aktiviti. Sebab kita nak 5cc, kita kena buat 3S lah kan Sifu kan. So kita kena selling, sharing, selling, sponsor, service. So 3S. So kita kena follow yang BOI 9333 sistem tu, yang Sifu punya sistem dah ajar. Jadi kita kena rajin-rajin masuk kelas lah. Betul tak Sifu? So Alhamdulillah syukur sangat-sangat. So Fika punya target memang aim higher. Nak bantu lagi ramai lagi buat 5cc dalam tim Fika. Sebab 5cc tu kunci kejayaan. So doakan Fika. Yang kedua, kesyukuran Fika ada downline. Baru je masuk VIP bulan lepas. So Fika ada bagi tahu kan 18 hari kerja. Buat 15cc, lepas tu Fika tengok dia punya forever login tu kan, forever living login tu, nak tengok berapa income dia. So tahu tak Sifu berapa? Alhamdulillah dapat 1,800. Masya Allah. Sangat-sangat excited sebab 18 hari kerja tapi dapat 1,800. Siapa nak bagi tu? Part time je Sifu, part time je sebab dia ada kedai runcit. Ada kedai runcit tapi dia buat forever juga. Dia setiap hari Fika tanya dia ada customer ke. So Fika pergi jumpa dia punya customer. So kita bantu dia sebab dia pun ada masalah kesihatan juga. So Fika nak tolong dia untuk naik supervisor. Sebab 10cc lagi Sifu, 10cc. So doakan Fika ya. Bantu tim Fika ni di Kota Baru. And then Fika rasa bersyukur juga. Fika kata happy sebab Fika sekarang nak fight yang tu Sifu, yang naik cruise tu Sifu. Walaupun Fika tak sempat nak naik cruise bersama Sifu tapi Fika nak lah naik cruise sebab cumanya Fika nak fight 3 kali 25cc dapat 500. 500. So sekarang Fika baru Q2 lah, Q2. Kalau bulan ni buat Q3 dapatlah 500 daripada upline. So kita nak insentif lah. So insentif duit. So Fika nak duit sebab kita tahu duit tu segala-galanya. Kalau tak ada duit demam. So Alhamdulillah. So itu saja Sifu. Doakan Fika tim Kota Baru semakin maju jaya. Dan juga Fika doakan semua orang dalam ni sama-sama berjaya dalam forever living. Yakin dan setia. Go, no limit. Go, 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 go. Millionaire. Bye. See you on the top. Bye. Thank you semua. Okay, thank you. So Sifu harap bukan saja Fika ingat ini Genting Cruise ni insentif ada juga yang kalau ni nampak tak, bila you tak guna hati untuk buat bisnes you mungkin terlupa insentif ini. Mungkin you hanya buat 24.5cc, kurang 0.5cc you sudah miss satu Q1. So Sifu pun tengah cek lah. Sekarang Sifu pun tengah cek berapa orang yang qualify, berapa yang qualify, berapa yang akan akan diiktirafkan sebagai solid manager pada kita punya annual dinner. So pastikan yang penting because ramai sangat. So anda perlu ingat ini bukan tanggungjawab apply lah, sebenarnya tanggungjawab kita sendiri. Okay, kita mesti kena cek jangan salahkan apply. Because apply dia ramai sangat downline dia mau tengok pun bukan senang. So kalau anda sendiri yang guna hati untuk buat bisnes ini, anda patut tahu berapa banyak lagi you masih kurang untuk capai tau. You adalah orang yang patut tahu. Okay? So kita sama-sama doakan Fika dengan tim dia terus maju lagi. Jangan cepat putus asa. You masih sempat lah, boleh naik cruise lagi. Kalau you percaya, kita ada lagi 3 bulan you boleh terus layak naik cruise juga. So thank you very much. Okay, so seterusnya kita nak jemput Azano. Azano ada? Ada Sifu, ada. Okay. Maaf. Mak. Okay, Sifu alamak apa keluar tu? Okay, tu poster sebenarnya Kak Zal nak tunjuk Kak Zal dekat pokok kacang. Suami tanam pokok kacang, then Kak Zal bungkus-bungkus nak bagi orang dah. Alhamdulillah. Ada hasil dah, timun-timun semua, tapi nampak poster belakang tu pula yang lain pula. Okay, tak apa. Terima kasih Sifu. Alhamdulillah dapat masa 11.30. Tepat turn Kak Zal. Okay, ingat Kak Zal dah tak dapat masuk dah. Rupanya ada
ada rezeki. Terima kasih Sifu. Okey, yang pertama kesyukuran, syukur sangat-sangat. Okey, seperti biasalah Allah bagi lagi hidup, bagi lagi manfaatkan diri kepada orang lain, bagi lagi duduk dengan mak, masih lagi nampak muka mak, masih lagi nampak muka-muka keramat kan, syurga kan. Okey, lepas tu syukur duduk dekat dalam kampung lagi. Yang kedua, kan, syukur duduk dalam kampung lagi. Lepas tu sekarang ni tengah buat macam Sifu Lila beritahu lah kan, buat personal branding kat kampung pun macam tak cukup masa lagi tau Sifu. Kan banyak lagi nak cerita dengan orang siapa aku kan. Aku adalah forever business owner kan. Aku adalah orang forever. I am forever. You know, I am forever. Okey. Habis semua orang dah gelak lah Kak Zah sebab Kak Zah kat depan jalan raya. Okey, lepas tu yang ketiga Sifu, Kak Zah nak ucapkan terima kasih lagi dekat Sifu dan BOI team sebab bagi lagi peluang pada Kak Zah untuk Kak Zah bersharing pada besok malam. Dan Kak Zah bagi teaser sikit, okey, besok malam semua orang mesti bersama dengan Kak Zah sebab Kak Zah buat tajuk yang sangat-sangat best. Okey, seperti mana Afrika Muhammad tadi Kak Zah memang sangat terkesima dengan Afrika Muhammad, terinspirasi dengan dia sebab dia sentiasa ambil peluang untuk sentiasa sharing. Walaupun kita rasa dia cakap pada awalnya mula dia macam ni, tiba-tiba hari ini dia cakap lebih lancar daripada CBM yang lain kan. Kan dia nampak memberi keyakinan sungguh kepada diri dia dan dia nak semua orang ikut cara dia. Jadi malam esok Kak Zah akan buat macam mana korang boleh jadi macam Afrika. Okey, berani bercakap, ada ilmu. Lepas tu korang nampak sebenarnya yang korang duduk dekat dalam forever living ni sebenarnya apa yang korang nak sebenarnya. Sebab rata-rata ramai orang tak suka multi level tapi Kak Zah jatuh cinta. Kenapa Kak Zah jatuh cinta dengan multi level? Besok malam adalah dia punya rahsia. So Kak Zah akan bongkar sehingga korang semua akan rasa terpukau dan nak buat multi level. Betapa seronoknya multi level dan Kak Zah akan bongkarkan sampai ke dunia besok. Okey, so bersama dengan Kak Zah besok malam insya-Allah. Okey, pun ramai-ramai lagi pukul 8.30 malam. Okey. Alright, so terima kasih Sifu dan terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Okey, thank you. So Sifu nak bagi tahu sudah 308 orang sudah booking besok punya seat. So sudah ada lebih 308 lah. So jangan tak masuk mesti nak dengar rahsia. Macam mana Azano boleh buat forever, boleh pilih forever jadi dia punya apa ultimate business dia, okay? Okay, so last sekarang Sifu simpan tau ini. Ini orang special orang special. Yang paling pantas mau pergi flight lagi I rasa dia mau pergi terjun itu parachute lagi, okay? So kita minta dia sharing, okay? Yes, Hamiza. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam ukhuwah, salam kenal daripada Kak Miza, Hamiza Hamdan daripada Felda Bukit Ohar, Kota Tinggi, Johor. Actually Kak Miza berada dekat rumah makcik Kak Miza, dekat Sentuhan Kasih Resources. Sekejap lagi Kak Miza akan buat massage. Kak Miza memang almost every month Kak Miza akan buat massage sebab selain daripada makan suplemen yang banyak, kan Kak Miza juga buat massage. Kak Miza, Kak Mizi, Kak Mizu tu dia memang, kita orang memang buat massage every month buat massage, buat bekam, buat acupuncture semua tu. Sebab apa? Sebab nak bagi betulkan alignment badan dan otak ni semualah. Okay, so Alhamdulillah Kak Miza nak share kesyukuran yang pertama hari ni. Tahun ni buat pertama kalinya Kak Miza dapat pergi umrah kan. Semua orang tahu Kak Miza pergi umrah kan. Dan kali ni Kak Miza pergi umrah tak bawa husband, tak bawa anak tau. Kak Miza pergi umrah kan dengan mak abah, Kak Mizi dengan Najah. Pergi berlima saja. So alhamdulillah dapat banyak sangat pengalaman dan syukur banyak Sifu pun ada dalam doa Kak Miza. Tim BOI kan semua dalam doa Kak Miza, bukan doa biasa-biasa tau. Bertepek kat Multazam sampai tangan Kak Miza luka-luka ni pergi Multazam. Okay. So alhamdulillah syukur sangat-sangat. Ada satu cerita yang best sewaktu Kak Miza dekat Madinah. Masa tu Kak Miza nak tunggu maghrib. Okay, lepas tu tiba-tiba sebelah Kak Miza tu Kak Miza kosongkan untuk letak Quran. Tiba-tiba ada seorang minat India datang. So Kak Miza tanyalah, you dari mana? Dia kata dari India. So Kak Miza cakap, tahun depan I akan pergi India. Kan, lepas tu dia pun Kak Miza pun berbual dengan dia kan. Lepas tu dia tanya Kak Miza, kenapa nak pergi India? I nak buat, I pergi India sebab business trip. I buat business ni, Cik. Kak Miza pun tunjuklah ni. Ini bag yang Kak Miza bawa.
Lepas tu dia tengok tau. Ish, dia kata, I dah tengok daripada tadi beg kuning ni tapi I tak nampak forever. Dia kata tau. Lepas tu dia cakap macam ni. Dia cakap, lepas tu dia cakap, dia keluarkan alulip. Keluarkan alulip. Lepas tu Kak Miza pun keluarkan alulip Kak Miza. Lepas tu kita orang pun macam peluk sama-sama macam tu. Ya Allah kan. Dia daripada India, Kak Miza daripada Malaysia. Kan? Lepas tu keluarkan sama tau. Lepas tu dia cakap Kak Miza macam ni. I daripada India, I doa macam ni. Tuhan tolonglah tunjukkan bisnes yang aku nak kena buat. Aku nak duduk kat rumah je, aku nak jaga anak aku. Aku nak buat duit banyak-banyak. Aku nak dia doa nak minta bisnes tu. Dia dah buat forever tapi dia tak boleh nak buat forever tu dengan betul tau. Kan. Lepas tu tiba-tiba kan bila Kak Miza cakap Kak Miza daripada Malaysia, lepas tu dia tanya macam ni. You know Hamda? You know Hamda? Lepas tu Hamda, lepas tu dia cakap, yes, Hamda is from Malaysia, top leader from Malaysia. Lepas tu, Kak Miza cakap, Hamda, top leader? Lepas tu Kak Miza tanya dia, you looking for Hamiza Hamdan, is it? Hey, I am Hamiza Hamdan. Lepas tu, dia cakap, show me your Instagram. Dia tak percaya lagi tau. Dia tak percaya lagi. Show me your Instagram. Lepas tu Kak Miza pun tunjuklah Instagram Kak Miza. You have changed your profile picture, right? So, nampak tak? Allah tu, sebenarnya Allah tu hantar Kak Miza untuk dia, supaya Kak Miza boleh basuh fikiran dia, supaya Kak Miza, dia boleh stick, buat forever. So Kak Miza, just imagine tadi dia sebelum dia jumpa Kak Miza, sebelum dia pergi Madinah, dia minta dekat Allah tunjukkan dia bisnes yang okey, yang dia boleh duduk rumah dapat income banyak-banyak kan. So korang bayangkan bila dia jumpa Kak Miza mesti akan cakap, kau tak payah buat bisnes lain, kau fokus lima. So dia pun happy, dia kata jawapan dia dah dapat dah. Baru je jejak dekat Madinah tu dia dah dapat jawapan dia. So moral of the story, kita ni, Allah jadikan kita ni sama ada untuk kita bantu orang ataupun untuk dibantu. Okay? Of course, peringkat awal ni, kita nak ramai orang bantu kita. Kita nak orang bagi semangat kat kita, bagi inspirasi kat kita, bagi ilmu kat kita. Tapi, pada satu ketika, di level yang lain, kita ni jadi asbab untuk orang berjaya. Macam tu tau. Okay? So, Kak Miza pun terperanjat berut juga. Dapat share dengan dia kan. Dia pun dah buat forever dan Kak Miza sangat-sangat syukur sebab apa tahu dekat sana dia orang tak ada sistem macam kita. Just imagine Kak Miza pergi umrah 14 hari tu, Kak Miza masuk je. Kan? Boleh close VIP. Dalam masa berapa hari Kak Miza kat Mekah tu, Kak Miza dah close 5-6 VIP dah. Nampak tak? Alhamdulillah betapa powernya kan sistem kita ni. Kak Miza tinggal hantar masuk kelas BOI, masuk kelas HQ, bagi video yang BOI dah buat, bagi video yang Kak Miza dah buat, kan buatkan sistem untuk tim Kak Miza sendiri. Nampak tak? Okay, so untuk kita pergi lebih cepat dan lebih jauh lagi, sistem. Okay, kena ada sistem. The power of system. Yang kedua is the power of leverage. Kalau kita buat kerja seorang-seorang, semua talk nak bagi seorang, kita tak nak campur orang kan. Mentang-mentang lah kita tera cakap, tera semua segala benda, kita ni manusia yang paling hebat kan, kita bersendiri. Tak boleh. Kan, kita kena sama-sama. Sebab macam Kak Miza, kepakaran Kak Miza lebih kepada online marketing. Produk Kak Miza adalah ilmu produk tapi taklah sebagus ilmu produk macam Bell, Wena kan. Kak Zaitun kita, Olive kan. Jadi kena leverage sama-sama. Okay. Macam tu. Okay. So Alhamdulillah syukur banyak. Happy. Sangat-sangat syukur. Sangat-sangat Allah bagi forever ni. Banyak sangat momen-momen best dekat Mekah dengan Najah. Dengan Najah, dengan Kak Mizi, dengan Mak Abah kan. Dan Kak Miza dibimbing oleh mutawifah yang 100% mengamalkan suplemen forever. Kak Miza memang ya Allah respect gila dekat makcik Kak Miza, which is mutawif yang bawa Kak Miza satu tim tu kan. Dia bimbing umrah 3 kali, setiap malam pergi Qiyamul Lail, khatam sama-sama, ada bacaan doa selamat lah apalah. Dan makcik Kak Miza tu dia memang pengguna Tegar Product Forever sejak tahun 2015. Dia makan di Poland setiap hari. Move, Palmistine, aloe vera, ubat gigi kita, aloe massage lotion, memang sangat-sangat energetik. Macam tu. So syukur banyak-banyak. Bukan setakat marketing plan je bagus, tapi produk dia sangat-sangat bagus forever ni. Okay. So kesyukuran Kak Miza yang ketiga, bulan Oktober ni Alhamdulillah daripada Alucap Circle kita dah lahirkan 2 manager. Masya Allah. 2 manager. Okay. Dan 1 senior manager.
Yang seorang ni manager Bell, Nabila Muhammad Rafi ni, dia join tahun 2015. Dia join tahun 2015, dia VIP, lepas tu dia senyap. Dia tengok je Kak Miza tu. Kan, tapi Kak Miza tetap follow up dia, Kak Miza tetap WhatsApp dia, tak pernah pun tinggalkan, okey? Dan broadcast lah, bukannya WhatsApp personal kan. Lepas tu dia tengok je, dan dia ni, dia husband and wife, dia terror online marketing. Sales dia sebelum buat Forever ni, dalam 400,000 ke sejuta sebulan. Bukan buat Forever Just imagine bila dia pindah kepada dekat bisnes Forever, sebab tu dia boleh speed, dan dia kembali semula tahun 2022. Tahun 2023 dia dah manager dah. Okey, sebab tu kepada anda semua yang hari ni belum manager, dah berapa tahun buat Forever kan? Kak Miza nak pesan usaha kau-kau, okey? Jadi manager, jadi CBM ni dia bukannya aku boleh ke tak boleh. Aku boleh ke tak jadi CBM? Aku boleh ke tak jadi manager? Dia bukan pasal aku boleh ke tak boleh. Dia pasal kau nak ke tak nak? Nak tak? Nak tak? Nak ke tak nak? Kalau nak, kerjakan betul-betul. Ikut cakap mentor. Kan? Minggu lepas MDM Liana Tan dah bagi guideline dah kan? Jangan sensitif sangat kan. Ada beberapa guideline tu kan, untuk berjaya ikut. Okay. So dan alhamdulillah seorang lagi manager ni dia join masa PKP hari tu. Dan alhamdulillah nama dia Rizwin Mazlan. Alhamdulillah yang ini Rizwin Mazlan ni dia bekas pesakit endometriosis. Setiap kali nak period bergolek-golek, satu family bacakan Yasin untuk dia. Kan? Dan doktor cakap tak boleh sembuh, tapi alhamdulillah kan, dah sembuh dah, kulit dah makin cantik, badan dah makin slim dah manager juga. Okay, sebab tu kekuatan Forever ni adalah dekat produk. Kita kena ada testimoni produk. Semua orang kena consume produk dan ada testimoni produk. Dan satu senior manager ni dia pun join waktu PKP. Okay, senior manager Hamidah Razak daripada Keluang. Okay, bulan lepas dia cuti tanpa gaji. Bahagia hidup dia. Bulan ni dah terpaksa kerja balik. So kita sama-sama doakan Kak Mi dapat berhenti kerja lah, insyaAllah. Okay, so last kali Kak Miza nak remind tentang Kickstart. Okay, Kak Miza nak remind tentang Kickstart. Kickstart ni memang wajib join. Tapi yang paling penting sekali adalah hari Kickstart tu 24 Oktober. 24 Oktober siapa 24 ke 21? Kickstart 21. Okay, 21 Oktober Kickstart. Korang semua yang dah bayar tu duduk rumah diam-diam. Jangan pergi mana-mana. Kak Miza nampak kan nanti pagi-pagi pegang lah. Kalau korang berada di mana-mana, tak fokus dekat rumah, korang tak dapat apa yang nak disampaikan. Kali ni punya sangat-sangat ajaib tau. Kita nak get ready untuk finish strong tahun 2023 ni, dan kita nak get ready untuk start strong juga untuk tahun 2024. Okay, jadi kena join Kickstart, dan yang paling penting duduk rumah diam-diam, sediakan device. Satu device untuk belajar, satu lepas tu buat nota, siap-siap. Okay? Jangan keluar rumah, jangan pergi bercuti, jangan pergi dating. Jangan pergi kenduri. 21 Oktober ni fokus. Dan Kak Miza nak bagi tahu dekat korang, ramai sangat manager-manager CBM yang lahir daripada Kickstart. Dia join Kickstart, dia dapat hala tuju, dia tahu macam mana nak strategi yang betul. Okay? Jalan. PM Okay, so alhamdulillah, terima kasih banyak Sifu bagi peluang ni. Kak Miza angkat tangan tadi awal juga kan, rasanya macam Sifu ni nak simpan Kak Miza ni. Masya-Allah, tabarakallah. Okay, so Kak Miza doakan semua orang 309 manusia ajaib ni, Allah ya Kafi, ya Ghani, ya Fatah, ya Razak, bukakan pintu rezeki kita seluas-luasnya. Allah ya Alim, ya Hakim, bagi kita jadi manusia yang bijaksana sangat-sangat untuk tangkap strategi yang Sifu dah bagi, yang MDM dah bagi, terus masuk dalam hati kita, sanubari kita untuk kita terus bergerak bersama-sama bukan seorang-seorang tau. Okay, dan insyaAllah kita nak berjaya, dan bukan setakat berjaya saja, kita nak outstanding. Dengar sini baik-baik, ramai yang berjaya jadi manager, ramai berjaya jadi CBM, tapi belum ramai yang outstanding. Dalam Kickstart nanti kita akan belajar macam mana nak jadi outstanding, bukan berjaya tapi outstanding. Okay.
So terima kasih banyak. Semoga semuanya kuat semangat, yakin, percaya, setia bersama forever selama-lamanya insya-Allah. Minta maaf saya silap Kak Miza doakan yang paling baik untuk anda semua sekali. Assalamualaikum. Percaya hidup kita penuh keajaiban. Bye-bye. Okey, thank you. Wah, hebat tak? So Miza pun adalah speaker untuk Kickstart lah. Jangan miss. Jangan miss. Kalau you nak jadi CBM every year, you nak jadi ini apa? Ini top incentive every year. Mesti kena masuk untuk tuntut ilmu, okay? So Sifu tiba-tiba nampak ada satu tangan lagi ya. Oh, last minute naik ini Sifu nak simpan jadi host Jadi host untuk Rabu. Tapi Sifu tahu dia akan bagi talk Rabu ini juga. Rabu ini juga. So Sifu bagi peluang dia untuk buat iklan sikit, okay? Yes, kita jemput Ustazah Syida. Yes. Kena unmute tak dengar. Unmute. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Qul rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih Sifu. Terbakar tahniah kepada yang sharing pagi ni. Alhamdulillah, mudah-mudahan tak boleh ambil banyak semua, kita ambil sikit. Okey, bila saya nak angkat tangan dia tadi tak boleh. Alhamdulillah akhirnya boleh juga. Jangan putus asa lah. Okey, sebenarnya saya bersama Ustaz Din. Kat belakang ni nampak? Kat belakang saya ni ada poster. Baru siap panas-panas lagi ni. Okey, insya-Allah saya akan berkongsi kepada anda bersama Ustaz Din. Jadi anda mesti bawa seramai mungkin. Tengok dia punya tajuk pun dah memang panas kan. 10 kata ciri bisnes yang anda perlu pilih. Jadi kenalah dengan sebelum kita start, kita join yang Rabu ni, yang free ni. Saya akan share kepada anda testimoni saya sendiri. Dia punya testimoni, insya-Allah mudah-mudahan kita boleh ubah hidup kita. Sebab apa? Dalam hadis ada sebut unzur ila man qala wa la tanzur ila man qala. Jadi saya buat ni bukanlah sebab saya yang terbaik, bukan tengok pada saya, tapi tengoklah apa yang saya akan cakap. Mudah-mudahan ada yang terinspirasi dan mudah-mudahan ada yang dapat jalan dengan apa yang saya akan kongsikan kepada anda dengan Ustaz Din. InsyaAllah Sifu, hari Rabu ni pastikan penuh masuk awal. Lambat tinggal. Okay, thank you Sifu. Okay, thank you. So, ingat Rabu ini kita ada host ada satu kali lagi boleh buat iklan kau-kau So untuk Teppanyaki Rabu ini, tapi yang penting jangan miss because kita boleh belajar dengan guru agama tau. Dua guru agama. Kenapa kita kena macam mana kita kena pilih satu bisnes yang betul-betul ciri-ciri dia fulfill semua syarat mengikut agama. Okay, apa yang kenapa guru agama sendiri pun nampak bisnes ini yang penting adalah bukan saja buat tapi sangat berjaya dalam bisnes forever. Okay, so jangan miss untuk event besok, event tadi dari Mahfuzah. Lepas tu nanti Rabu kita ada ustaz dan ustazah untuk bentangkan ini bisnes. Ini topik yang sangat luar biasa. Okay. So hari ini thank you semua yang join Teppanyaki, dan Sifu harap semua yang masuk dapat inspirasi, dapat motivasi, dan Sifu doa semua yang masuk 300 lebih orang semua dapat capai insentif pada bulan ini dan bulan yang akan datang sampai kita boleh sampai ke EMR dan juga CBM. Okay, so last kita sama-sama nyanyikan lagu slogan untuk tamatkan Teppanyaki pada pagi ini. So, are you ready? Yes? Yes, no limit. Go, go, go. Millennial. Tak menang, kita juara. Kita menang, kita juara. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Yes, no limit, go, 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 millionaire. Bye-bye. Bye.